ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى آخر الآية. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah surau DPR Pantai Dalam, dan terlebih dahulu saya minta maaf kerana pada program yang awal dulu saya tak dapat hadir atas masalah yang saya tak dapat elakkan. Alhamdulillah, pada malam ini dengan ketentuan daripada Allah, saya dapat ke tempat tuan-tuan, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dikira sebagai satu silaturahmi, yang mana silaturahmi itu dituntut di dalam Islam. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita tentang salah satu golongan yang mendapat lindungan arasy Allah, yang mana besok Yaumul Mahsyar tidak ada lindungan selain daripada lindungan arasy Allah. Iaitu Nabi kata, seseorang pemuda yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mereka bertemu tidak ada kerana lain, dan mereka berpisah tidak ada kerana lain. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada sebab lain. Bertemu mereka kerana Allah, dan mereka berpisah kerana Allah. Apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zillu. Pada hari itu Nabi kata tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Kerana besok di Yaumul Mahsyar panasnya terlebih panas daripada dunia. Dunia ni panas, semua orang dah merungut tuan-tuan. Panas, panas dan panas. Dan panas di dalam dunia, kita boleh cari jalan penyelesaian. Jika terlalu panas, kita boleh pasang penghawa dingin. Tapi di sana tidak ada jalan penyelesaian. Kenapa panas sangat? Sebab dosa terlalu banyak. Lagi banyak dosa kita, sebenarnya lagi panas yang kita rasakan. Lagi banyak dosa kita, lagi panas yang kita rasakan di Yaumul Mahsyar. Tetapi apabila kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mati, setelah kita meminta ampun kepada Allah, dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah kita di sana dalam keadaan yang selamat. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa kata Allah? Pada hari itu Allah kata yauma, dan yaumul akhirah, la yanfa', tidak ada guna satu pun, mal, harta. Masa hidup ni semua orang tungkus lumus. Macam mana aku nak kumpul, macam mana aku nak cari, macam mana aku nak jadi orang yang banyak harta. Dalam masa dia berfikir untuk himpunkan malun, harta, cari, timbun sehingga menggunung, ketika itu dia lupa untuk menghimpunkan akhiratnya. Umur tuan-tuan berjalan,
Dan sampai satu masa umur ni akan berhenti. Umur ni dia jalan, tuan-tuan. Dia terus jalan. Dia tak tunggu kita. Dia tak tunggu arahan kita. Kita kata berhenti umur berhenti. Tak. Umur ni terus jalan. Jalan. Dan sampai satu tarikh yang dirahsiakan oleh Allah. Sampai satu tarikh yang dirahsiakan oleh Allah, maka umur ni dia akan berhenti. Pada ketika umur itu berhenti, iaitu mati, maka mati dia tak tunggu taubat kita. Kamu belum taubat lagi. Mati kata, tangguh dulu. Mati tak tunggu taubat kita. Mati dia tak tunggu amal saleh kita. Kita tak cukup amal saleh lagi. Mati kata, tangguh dulu. Tak. Mati tidak tunggu kita berubah. Kita masih belum berubah. Masa yang Allah bagi kepada kita, kita tangguhkan perubahan untuk jadi insan yang baik. Sampai saat waktu kita ditetapkan akan saat kematian itu, mati tak tunggu kita nak berubah atau tak. Masa Allah bagi masa, kita tak gunakan peluang yang baik. Dan satu kesilapan besar dalam hidup kita, apabila kita rasa kita dah buat perkara yang terbaik. Saya dah semayang, saya dah puasa, saya dah zakat, saya dah haji. Itu yang selalu duduk dalam kepala kita. Saya dah puasa Senin Khamis, Ustaz. Saya dah sedekah hari Jumaat. Itu yang duduk di kepala kita. Tetapi pernah tak kita fikir, amal-amal yang kita buat ini ada lagi ke tidak? Pernah tak kita fikir, puasa sunat kita, semayang malam kita, baca Quran kita, semayang jamaah kita, kita cuba intai-intai. Ada lagi tak semayang aku ni? Ada lagi tak puasa aku ni? Ada lagi tak sedekah aku ni? Macam mana nak intai? Mudah saja. Intainya dengan kita melihat perkara yang menghilangkan amal saleh itu. Macam mana panduannya? Cuba intai. Aku dah berhenti mengumpat belum? Sebab Nabi kata, mengumpat ini menghilangkan amal saleh. Cuba intai tengok. Aku dah berhenti putus silaturahim, bergaduh dengan jiran belum? Aku dah berhenti hasad dengki belum? Kerana Nabi kata, hasad ini memakan amalan seperti mana kayu yang kering dimakan oleh api. Memang kita semayang, memang kita baca Quran, memang kita puasa, memang kita sedekah, tak dinafikan. Tetapi dalam masa kita salat, dalam masa kita puasa, dalam masa kita zikir, kita bakar amalan kita. Maka begitulah keadaan kita sehingga hari ini. Kita tanam pokok, kemudian kita hancurkan tanaman. Kita tanam, hancurkan. Kita tanam, hancurkan. Kita tanam, hancurkan. Ketika saat perjanjian kita nak dipanggil oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Saat itu kata Nabi SAW, roh ini akan dicabut bermula daripada bawah kaki lalu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita melihat orang yang sedang nazak, kita tengok perutnya mula berombak, turun naik perutnya, kita kata rohnya dah sampai perut. Kita kata ni orang lama-lama dia perhati. Orang muda, orang sekarang dia tak tengok. Dia tengok meter, tip, tip, tip. Kalau berhenti tak ada. Orang dulu tak ada meter tuan-tuan.
dia ikut ilmunya. Ketika roh ini sampai di perut, maka ketika itu perut mula berombak. Kita kata roh dah sampai sini. Malaikat dah tarik roh kita sampai perut. Roh itu telah naik sikit-sikit. Ketika roh itu melalui dada, dia dah tarik, dah lepas perut, dah lepas dada pula. Lepas tu kita tengok orang yang sedang nazak ini dadanya tinggi berombak. Masa tu tuan-tuan, pintu taubat masih terbuka lagi, kata Nabi. Waktu roh ada di perut, pintu taubat masih terbuka lagi. Bila roh sampai di rengkung kita, sampai di tekak kita ini, garah-garah dipanggil. Waktu itulah pengakhiran taubat kita diterima oleh Allah. Ketika roh kita melalui wajah kita ini tuan-tuan, sebelum dia keluar daripada ubun-ubun, dia lalu dua anak mata. Ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digambarkan amal baik kita dan amal jahat kita. Masa tu kita baru nampak suratan amal itu. Ketika roh ini sampai di dua kening ini, waktu itu kita pandang. Biasa tak orang nak meninggal, dia kedongak ke atas sekejap, mata dia naik sekejap. Masa tu masa apa tuan-tuan? Masa itulah dia melihat amalnya. Jika amal salehnya masih banyak, dia akan senyum tuan-tuan. Tapi jika dilihat amal salehnya telah hilang. Kenapa hilang? Masa hidupnya dia tak berhenti kata orang sampai dia mati. Masa hidup dia tak berhenti bergaduh dengan jiran sampai dia mati. Masa hidupnya dia tak berhenti hasad dengki sampai dia mati. Masa hidup dia tak berhenti sombong dengan orang, sombong dengan Allah sampai dia mati. Ketika itu dia tulis amal jahatnya. Kenapa amal jahat aku banyak sangat ya Allah? Masa hidup ini kita tak yakin tuan-tuan, sebab kita tak nampak. Allah sebut begitu, mana wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa kata Allah? Buat ibadatlah, kata Allah. Abdikan diri kepada Tuhanmu, kata Allah. Hatta, sehingga ya'tiyakal, datang kepada engkau. Apa yang datang? Yakin. Apa yakin itu? Maka yakin itulah saat kematian. Saat kematian itu baru kita yakin dengan adanya akhirat. Masa kita hidup, kita percaya, tapi kita macam tak benar-benar yakin. Tahu, percaya, percaya tu iman, tapi cara hidup kita macam tak yakin. Kita siapkan rumah kita dalam dunia. Allah bagi kepada kita sebiji rumah, kita pun rasa tak cukup. Kita minta lagi dengan Allah, ya Allah, luaskan rezeki aku. Ya Allah, bagi aku lagi rezeki dalam dunia. Allah bagi kita bukan sebiji rumah, 2 biji, 3 biji, 4 biji. Dalam dunia ini kita orang hebat. Ada 4 biji rumah, ada homestay, ada rumah sewa. Tapi sudahkah kita siapkan rumah kita di akhirat? Sudah ke tak kita siapkan rumah kita di dalam jannah Allah? Kita selalu dengar cerita syurga, tapi besar mana keinginan kita nak masuk ke dalam syurga Allah?
Kita selalu dengar kehebatan syurga. Dalam syurga adanya bidadari. Orang laki-laki kalau cerita pasal perempuan memang cukup syok, kan? Tapi besar mana keinginan kita nak berkahwin dengan bidadari Allah? Besar mana keinginan kita? Tuan-tuan, pernah tak satu hari kita bangun tengah malam, kita semayang 2 rakaat, kita tadah tangan kita, ya Allah, benarkan aku masuk ke dalam syurga Engkau dan jadi ahli syurga Engkau, ya Allah. Tuan-tuan jangan jawab, sebab kita tahu apa yang pernah kita buat. Pernah tak kita buat satu hajat, semayang sunat hajat khusus untuk kita masuk syurga Allah? Macam mana kita semayang sunat hajat untuk kita meminta dunia ni? Kita nak anak kita lulus SPM, kita semayang hajat ramai-ramai satu surau. Pernah tak kita minta salat hajat ramai-ramai satu surau, minta anak-anak kita jadi anak yang saleh? Bukan sekadar mereka ini berjaya di dunia, tetapi mereka berjaya di akhirat. Dengan keputusan yang cermelang, mereka menjadi hamba Allah. Bukan dengan keputusan yang cermelang itu mereka lawan Allah, mereka derhaka dengan Allah, mereka mengingkari perintah Allah. Maka dengan doa kita, kita takut mereka cermelang sebab doa kita, mereka berjaya sebab doa kita. Setelah mereka berjaya, mereka dapat 12A, 9A dan straight A, mereka makin lawan Allah, maka makin mengingkari Allah. Besok mereka akan dakwa di padang mahsyar, ya Allah, kejayaan aku disebabkan doa mereka, ya Allah. Aku jadi begini kerana disebabkan mereka pernah mendoakan aku, ya Allah. Pernah tak kita doakan anak-anak kita, ya Allah, luluskan mereka dan cemerlangkan keputusan SPM mereka, sehingga kan dengan Engkau cemerlangkan keputusan itu, mereka menjadi hamba-Mu yang saleh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, dunia ni tak salah, tetapi jika mana kita yang mendapat dunia ini dan kita menggunakan dengan jalan yang salah, siapa orang yang selamat? Sehingga kan Allah sayang mereka ini. Tuan-tuan, hidup kena teruskan selagi Allah berikan umur. Saya kena ingatkan diri saya, dan saya ingatkan tuan-tuan, umur ni bukan kita punya. Kita nak hidup hari ini bukan kehendak kita. Sebab aku nak hidup, aku hidup. Tuan-tuan, jangan macam tu. Aku hidup hari ini sebab Allah menghendaki aku hidup. Jika Allah tidak mengizinkan aku hidup, nescaya aku tidak akan hidup. Dan kita boleh datang ke surau dan saya sampai di sini dengan keizinan Allah. Jika Allah tidak izinkan, saya tidak akan sampai. Lalu diberikan masalah itu dan masalah ini menghalang untuk saya sampai ke sini. Contohnya berlaku pada masa yang dahulu. Kita telah berjanji, tetapi tidak ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, umur ni bukan sebab aku nak hidup. Tak. Allah berikan aku hidup pada hari ini adalah kerana kurnia-Nya. Maka gunakan kurnia hidup ni dengan baik. Sebab kita tak tahu bila saat hidup ini berhenti. Dia macam jam tuan-tuan. Jam, dia terus jalan. Kita tak tahu pun
Siapa pun tak tahu bila baterinya habis. Tiba-tiba jamaah surau perasan jam kat depan ni jarum dia tak jalan. Baterinya habis rupanya. Kalau jam boleh tukar bateri, tuan-tuan, kalau orang tak boleh tukar bateri. Jika masa kita habis, pada ketika itulah apa yang disebut oleh Allah, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila sampai saja perjanjian kita dengan Allah, Allah nak matikan kita, tidak akan akhir, tidak akan cepat. Akhir pun tak, lambat pun tak, cepat pun tak. Sampai masa dia, Allah ambil. Tuan-tuan, asbab apa tak tahu. Ada orang yang, saya, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak pun, saya, mak dah Allah ambil, ayah Allah ambil, adik saya Allah ambil. Ramai orang yang Allah ambil 2 tahun yang lepas disebabkan penyakit dan sebagainya. Siapa hendak? Tak ada siapa hendak pun, tak ada siapa minta pun. Tapi siapa boleh lawan takdir Allah? Tak ada siapa boleh lawan ketentuan daripada Allah. Ada yang umurnya masih muda Allah ambil, tuan-tuan. Maka ketentuan Allah tidak kira siapa kita. Kamu pandai, kamu bodoh, kamu tua, kamu muda, kamu budak kecil, kamu orang muda, kamu orang tua, Allah tidak kira. Tetapi apa yang penting, mau mati, tak mau mati, berani mati, takut mati. Bukan cerita mati tu, ceritanya apa aku nak buat untuk aku tunggu mati. Kita tengok diri kita, apa aku dah buat. Jika kurang kebaikan dalam hidup kita, bermula dari sekarang. Kalau semayang sunat pun malas, mula dari sekarang. Kalau sampai umur kita dah 50, 60, kita masih gagal nak bangun malam, berusaha dari sekarang. Berusaha. Jangan kita pakai alasan lama. Apa dia? Lemah iman. Alasan tu dah lapuk, tuan-tuan. Malaikat pun tak nak dengar dah. 50 tahun dulu kita guna alasan yang sama. Sebab apa kita buat jahat? Lemah iman. Sekarang 2022, alasan yang sama. Malaikat pun dah tak nak dengar kot. Lemah iman. Sampai bila? Dan umur kita dah nak sampai ujung. Semayang sunat qabliyah, semayang sunat ba'diyah, kita tak mampu nak cukupkan. Alasan yang sama. Dulu kita tak mampu nak cukupkan, alasan yang sama. Kenapa balik cepat? Alasan yang sama. Kenapa balik cepat tak semayang sunat? Alasan yang sama. Alasan tu yang kita ulang beribu-ribu kali, dan malaikat mencatatnya telah beribu-ribu kali. Allah sayangkan kita, tuan-tuan. Allah cukup sayang. Kenapa saya katakan Allah cukup sayang kita? Kita ni orang lemah, malas, lemah, malas. Zaman ini zaman orang lagi malas. Pasal tak dulu kalau tahun 80, 90, tahun 80, tahun 90, hari Jumaat pukul 12 orang dah ada kat masjid. Sekarang kosong. Pukul 1 baru orang nak datang. Itu pun, tuan-tuan, zaman ini ramai masjid yang bagi tahu saya, Ustaz, sekarang jamaah semakin kurang.
Mungkin mereka dah terbiasa 2 tahun tak salat Jumaat, jadi mereka guna kaedah yang 2 tahun. Orang yang datang salat Jumaat sekarang pun dah kurang. Memang Nabi kata, apabila dunia ni hampir nak dikiamatkan oleh Allah, ramai orang tinggal semayang. Mula orang tinggal, orang dah tinggal, orang dah tinggal, orang dah tinggal. Ketika kita semua leka dan bumi ini sampai di hujung, bumi ini sampai di hujung, tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu tuan-tuan, sayangnya Allah pada kita. Contohnya, apa kata Nabi SAW? Siapa yang semayang sunat ba'diyah isya 4 rakaat, kata Nabi SAW, menyamai ia telah salat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, saya pada malam ni nak ajak semua orang yang hadir malam ni yang semayang isyak sama-sama. Lepas semayang isyak, kita semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu besok Allah hidupkan kita tidak. Sebab umur kita tidak tahu besok aku dapat tak semayang isyak, ataupun besok Allah matikan aku. Sebab apa Allah nak matikan? Wallahu a'lam. Ada orang yang mati dalam tidur, Allah matikan. Ada orang yang mati dengan sebab aksiden. Ada orang Allah matikan duduk saja jantungnya tersumbat. Itu asbab. Asbab. Sebab kita tak tahu bilakah tarikh kematian. Itu yang saya katakan, Ustaz. Ada orang tanya saya ni malas Ustaz, tapi saya nak masuk syurga. Biasa kan? Allah ni sayang kita. Semayang sunat, kalau kita malas berdiri, dibolehkan duduk. Walaupun kita larat berdiri, tapi sebab kita malas. Tapi kita nak juga pahala. Sebab itu tuan-tuan, jalan ke syurga Allah ini susah. Tak semua orang dapat masuk jannah Allah, seperti mana susahnya untuk kita berbuat ibadat kepada Allah. Sebab itu waktu kita nak buat ibadah, waktu kita nak salat sunat, kita kata susahnya ya Allah. Macam itulah susahnya kita nak masuk syurga Allah. Ketika kita nak buat jahat, senang aja. Tak ada siapa halang kita. Syaitan pun tak halang kita. Begitulah mudahnya nak masuk neraka Allah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Allah ni sayang kita, tapi kita kena tengok apa tanda Allah sayang. Pertama, apa kata ulama? Tanda Allah mula sayang kita, kita mula sentiasa ingat Allah. Ini perintah Allah dalam surat Al-Jumu'ah. Apa dia? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Berkata Allah, bila dah semayang, fantashiru, bertaburan di muka bumi, cari dunia. Allah kata cari dunia. Ambil. Kau nak ambil apa dunia, ambil. Tapi Allah pesan, واذكروا الله كثيرا. Allah kata apa? Kau jangan lupa aku. Sebab benda yang kau ambil ni nikmat daripada aku.
Tapi bila kita sibuk ambil nikmat Allah, kita dah ambil, lalu kita lupa Allah. Kita lupa. Ketika kita mula lupa Allah, masa tu kita mula sombong. Kita ada rumah besar, rumah dah banyak, kita mula sombong. Duit kita dah banyak, kita mula rasa sombong. Kereta kita mula dah besar, kita mula rasa sombong. Tuan-tuan, sombong, riak, ujub, rasa baik, semua cinta dunia, penyakit tu duduk sini. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa kesian. Tak ada siapa cadangkan ubat. Tak ada siapa cadangkan doktor untuk berubat. Tapi kalau kita kena kencing manis, gout, darah tinggi, semua orang kesian dengan kita. Tapi kalau kita menanggung penyakit-penyakit yang tersembunyi dalam hati kita, tak ada siapa kesian dengan kita. Sakit ni makin besar, sampailah sekarang. Sampai sekarang. Semakin dia besar, semakin kita mula lupakan Allah. Sebab itu, kita tak pernah rasa pun rumah yang aku duduk ni Allah bagi sebenarnya. Lalu dengan rumah yang ada, kita buat baik dengan Allah. Sampai Nabi pesan kat kita, la taj'alu buyutakum kal qabri. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu, kata Nabi, seperti mana kubur. Macam mana rumah macam kubur? Tuan-tuan, dekat kubur sunyi tak? Sunyi. Tak ada orang buat ibadat dalam tu. Kalau ada mayat, barulah dengar orang baca tahlil. Betul tak? Rumah kita sunyi dengan suara-suara ibadat. Tapi rumah kita meriah dengan gelak tawa, meriah dengan TV, meriah dengan lagu-lagu. Tapi rumah kita sunyi, sepi dengan kalam Allah. Satu hari tak dengar orang baca Quran, rumah kita dah macam kubur. Bila dengar orang baca Quran, bila ada orang mati dalam rumah tu. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, dah berapa lama kita tak tengok Quran? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan, dah berapa lama kita tak pegang Quran? Quran banyak tuan-tuan. Dah berapa lama kita tak pegang Quran? Dah berapa lama kita tak peluk Quran? Pasal dah, dulu lepas kita baca, kita akan cium Quran. Lepas kita cium tuan-tuan, kita peluk Quran. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, berapa lama dah kita tak cium Quran, kita tak peluk Quran? Kita tak tahu ke? Ataupun Allah tak izinkan kita? Kenapa ya? Kita ada mulut dan masih tidak bisu. Kita masih bercakap. Satu hari, satu malam kita cakap, sembang. Kita sembang benda sama tuan-tuan. Semalam pun benda itu, kemarin pun benda itu, bulan lepas pun benda itu. Kenapa mulut kita Allah tak izinkan kita baca Quran? Kenapa kita tak boleh ambil Quran? Kenapa ya Allah tak benarkan aku? Kenapa Allah tak bagi? Handphone aku pegang hari-hari. Kalau tak ada ni, kita rasa susah hati.
Kita tak pernah pun rasa susah hati kita tak pegang Quran dah sebulan. Kita tak pernah pun rasa sedih dalam hati kita tak pegang Quran sebulan dah. Ada orang yang setahun tak pegang Quran, ada orang yang dah 2 tahun tak pegang Quran, dan ada orang yang dia tak rasa apa-apa pun bila Allah tidak izinkan dia memegang akan Mashaful Quran. Tuan-tuan, satu hari orang tanya kepada Habib Umar Al-Hafiz. Tuan-tuan kenalkan Habib Umar Yaman. Habib Umar, tuan-tuan, dia hafal Quran. Orang tanya dia, Habib kan hafal Quran, kenapa Habib baca Quran, Habib masih pegang Quran? Kan Habib kan hafal. Dia cakap apa, tuan-tuan? Dia kata, walaupun aku hafal Al-Quran, tetapi aku tidak mahu mataku tidak dibenarkan untuk melihat akan kitab Allah. Aku mahu mataku melihat Al-Quran, aku mahu tanganku memegang Al-Quran, walaupun aku seorang hafiz, kata dia. Ini kasihnya, tuan-tuan. Kasihnya. Ini orang yang apabila Allah sayang, sentiasa diingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, dia sentiasa rasa ta'ajub dengan Allah, lalu dia sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya tak berhenti mengucapkan tahmid. Tahmid, Alhamdulillah. Ini dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Kita orang Melayu cakap apa? Terima kasih. Tuan-tuan, saya tanya diri saya tanya tuan-tuan. Dulu kita semayang jarak-jarak kan, masih ada tanda lagi kat surau itu. Masih ada tanda lagi, tanda jarak. Tahu? Sekarang Allah berikan kepada kita rapat saf. Dah seronok dah, kita dah dapat bau-bau sama-sama kawan-kawan. Kita rasa dah macam keluarga. Bila semayang jarak-jarak ni kita rasa jauh sangat, betul tak? Bila dah rapat ni rasa macam keluarga balik. Tuan-tuan, siapa yang dah sujud syukur dengan kurniaan Allah? Ya Allah, hampir dekat 3 tahun, 2 tahun setengah ya Allah. Hari ini kami dapat sentuh tubuh saudara kami ya Allah dalam salat. Terima kasih ya Allah, sebab kurnia Engkau atas kami. Orang kata, Ustaz, takkan tu pun nak sujud syukur? Tuan-tuan, dapat anak cucu sujud syukur, dapat keluar KWSP pun tak sujud, entah hidup. Duit pun dah habis 10,000. Kita ni sebenarnya terlalu lupakan Allah. Sebab kita rasa semua benda ni aku punya. Kita terlupa yang kita di dalam tadbir Allah, dalam pengurusan Allah. Sebab itu Allah ingatkan kita tiap-tiap waktu. Apa dia, tuan-tuan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang takbir sekalian alam. Aku ni kau takbir ya Allah. Aku ni dalam takbir Kau. Nyawa aku Kau pegang, sihat aku Kau pegang, diri aku Kau pegang, semua yang ada kat aku Kau pegang, harta aku Kau pegang. Kau boleh habiskan harta aku, senang aja tuan-tuan.
Ramai, dua-dua orang ada duit, tiba-tiba bankrupt. Sebabnya sikit aja. Bila kita sentiasa ingat Allah, kita takkan lupa. Kita sentiasa tadah tangan minta tolong Allah. Mana Allah ajar kita? Dalam Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan Engkau kami buat ibadat, akan Engkau kami minta tolong. Kami memang nak buat ibadat, Ya Allah, tapi kalau tak tolong, Ya Allah, kami tak dapat. Tapi kita kata, aku boleh buat, aku tahu aku boleh buat. Ya ke? Kita tahu kita boleh buat? Ya ke? Kita tahu kita boleh meninggalkan kejahatan. Selama ni bukan kita tak tahu mengumpat tu haram, kenapa kita buat? Selama ni bukan kita tak tahu semayang sunat ini, semayang sunat ini, kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak mampu buat? Rupanya Allah tak tolong kita. Allah didik kita lagi. Yahdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan kami jalan yang lurus, jangan kami sesat, Ya Allah. Ini seorang hamba Allah, sentiasa dia mengharap pertolongan dan terus pertolongan daripada Allah. Tuan-tuan, tiap-tiap minggu Allah didik kita. Mana semua surau sekarang, tiap-tiap minggu semua baca surah Sajadah. Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita. Tuan-tuan, kalau nak sujud tak payahlah baca surah Sajadah. Baca Iqra' dah lah. Pendek pun pendek, berdiri pun tak lama, nak hafal pun senang. Surah Sajadah sampai orang letak frame kat depan. Tuan-tuan punya frame kecil ni, kalau madrasah saya besar, 6 kaki, supaya nampak. Tuan-tuan punya kecil lah. Baca Iqra' sampai wasjud waqtarib, sujud. Kenapa surah Sajadah rakaat kedua Al-Insan Allah ajar kita? Tuan-tuan tengok surah Sajadah, ayat mula-mula Allah cerita apa? Allah cerita tentang diri dia. Sekali kajilah tuan-tuan, jangan baca je. Jangan baca je tiap-tiap minggu ni. Ni tiap-tiap minggu dah berapa puluh tahun. Tengok surah Sajadah, awal ayat Allah cerita tentang diri dia. Allah bagi tahu siapa yang ciptakan langit dan bumi, aku. Allah bagi tahu. Kemudian Allah cerita tentang kita. Kamu ni dari mana? Kan kamu ni daripada tanah yang kotor, hina. Allah cerita lagi, kalau kamu buat dosa dekat sana susah. Mana? Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa kata Allah? Besok orang yang berdosa dengan Allah masih hidup, lupa minta ampun, mereka jadi apa? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka benamkan muka mereka di bumi, tak berani nak angkat. Kenapa tak berani nak angkat? Sebab dia malu dengan Allah. Ya Allah, aku malu dengan kau sebenarnya. Malu. Aku mengumpat, aku kata orang, aku tak semayang sunat. Kau tak pernah catu pun makanan aku. Makan pagi, roti canai, nasi semua. Ya tak? Tengah hari nanti mengumpat lagi, dapat pula makan western, lamb chop pula tu. Ya tak? Nanti malam kata orang lagi, Allah bagi makan
siakap tiga rasa pula lagi. Sampai kat sana kita tak mampu angkat kepala, malunya, ya Allah, sebab Engkau terlalu baik, tapi aku ni masih buat jahat dengan Engkau. Tapi sampai sana tak boleh nak patah balik. Kita cakap apa dengan Allah? Rabbana absarna, Tuhan kami dah melihat betapa azabnya, akan azab neraka Engkau ya Allah. Wa sami'na, kami dah dengar ahli neraka minta tolong, tolong ya Allah, keluarkanlah kami. Di padang mahsyar semua orang cari orang, boleh tak halalkan. Dulu masa dalam hidup aku ada hutang kau RM10, tapi aku buat tanah kaya. Allah dah tolak dah semua amalan aku. Ada riwayat mengatakan RM1 ditolak amalan 40 tahun. Aku tanpa RM10 aja, tapi Allah tolak amalan aku sampai 400 tahun. Aku mana hidup 400 tahun ni? Halalkanlah. Tuan-tuan, masa tu hutang tak boleh bayar dengan duit, sebab dah tak ada duit kat sana. Kita potong amalan kita. Itu kalau RM10, kalau RM1000, tuan-tuan. Kalau Allah nak cari mana ni? Nak cari mana amal saleh ni? Dekat sana. Kemudian kita kata dengan Allah, farji'na, hidupkan kami ya Allah, boleh tak? Allah katakan kau baru datang dari dunia. Allah tanya kau nak buat apa? Kita cakap apa? Nak amal salihah. Aku dah buat amal saleh. Inna muqinun, aku dah yakin. Allah cerita lagi pasal orang jahat, sampai tempat sujud. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah ingatkan kita. Apa dia? Tanda orang beriman. Bahawasanya orang beriman, bila diberikan peringatan, kharu sujada, dia terus sujud dengan Allah. Dia tak lawan pun. Dia tak lawan Allah, dia taat dengan Allah. Kemudian wasabbahu bihamdi rabbihim, dia tasbih, dia puji Allah, sebab Allah pilih dia menjadi orang yang kuat imannya sehingga dia dapat taat dengan Allah. Allah pesan, siapa orang yang boleh buat macam ni, orang yang tak lawan Allah. Allah pesan kat kita ayat yang hujung, wa hum la yastakbirun, mereka orang yang tak sombong. Bila dia berikan peringatan, mereka patuh, mereka rebut peluang. Sebab peringatan itulah hidayah. Peringatan itu adalah rahmat. Allah ingatkan lagi tak? Kemudian Allah kata, orang beriman, Allah sambung lagi, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka buat, bila mereka ni yakin dengan Allah, mereka dapat peringatan, mereka dengar peringatan Allah, mereka ini cepat bangun pada tengah malam. Tatajafa junubihim anil madaji, mereka bangun daripada tempat tidur mereka. Mereka buat apa tuan-tuan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa dengan Allah, minta tolong. Tuan-tuan, Nabi minta tolong, takkan kita tak minta tolong? Nabi minta tolong apa ustaz? Nabi minta tolong 3 perkara. 1, ingat Allah.
2, bersyukur. 3, dapat buat ibadah. Tuan-tuan, cuba kita fikir segi akal kita. Nabi tak minta tolong pun, Nabi memang kekasih Allah. Sebenarnya Nabi ajar kita, Nabi ajar Nabi ni tuan-tuan, dia didik kita ni terlalu macam halus. Nabi tak cakap, tapi kita boleh fikir. Seorang kekasih Allah, seorang yang boleh menyelamatkan umat di padang mahsyar pun doa macam tu, apa tak lagi engkau. Tapi kita tak nak ambil benda ni, kita rasa sombong. Itu Nabi buat, kita tak boleh sama dengan Nabi. Nabi penyelamat yang nak diselamatkan kita, dan kita ni belum tentu selamat. Nabi minta apa tuan-tuan? Saya nak tutup, dah 9. Jam saya dah 9:03 pun, dah lebih masa. Saya baca doa. Doa ni tuan-tuan hafal. Malam-malam tuan-tuan minta tolong. Minta tolong 3 perkara. Cukuplah, kita dah lama minta rezeki. Dah lama sangat lah. Dah 50 tahun minta duit, kan? Minta duit dah 50 tahun. Takkan tak bosan? Takkan tak bosan minta duit 50 tahun, kan? Tak bosan lah tuan-tuan. Baik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulang lagi 3 kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa makna dia? Allahumma, ya Allah, a'inni, aku minta tolong. Tuan-tuan, tengah-tengah malam tuan-tuan minta tolong. Ya Allah, aku minta tolong. Tak tolong apa? Ala zikrika, aku minta tolong ya Allah, ingat engkau. Ya. Ala zikrika, minta tolong ingat engkau ya Allah. Kedua, aku minta tolong ya Allah supaya aku boleh jadi orang yang mensyukurkan atas segala nikmat engkau. Kau bagi aku nikmat, aku makin dekat dengan kau. Bukan aku dapat nikmat, aku makin jauh. Kau bagi aku nikmat, aku makin malas buat ibadat. Janganlah ya Allah. Tuan-tuan, pukul 4 pagi kita bersembang macam tu.
kita bercakap dengan Allah. Jadi tuan-tuan rasa hubungan tuan-tuan dengan Allah macam mana? Tuan-tuan rasa hubungan tuan-tuan dengan Allah macam mana? Pukul 4.30 pagi, semua orang, anak kita tengah tidur, isteri kita tengah tidur, kita bangun. Ustaz nak semayang tak? Tak payah. Kita orang malas. Hati buat cara orang malas. Buat cara orang malas. Kita duduk, kita sembang dengan Allah. Ya Allah, aku minta tolong. Tolong apa? Supaya aku boleh ingat kau dan aku tak lupa kau. Kedua, aku boleh bersyukur atas segala nikmat yang kau beri. Ketiga, aku boleh dapat buat ibadat sebaik-baik ibadat. Aku minta tolong ya Allah. Ya Allah, kita cerita dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita ada buat silap dalam hidup, lepas tu kita cerita dengan Allah. Kenapa nak cerita dengan Allah? Sebab Allah takkan cerita dengan makhluknya yang lain. Kalau kita cerita dengan kawan kita, satu hari kawan kita cerita dengan orang lain, kita mengadu terus dengan Allah. Ya Allah, dulu aku tinggal semayang, maafkan aku ya Allah. Ada orang jumpa saya, tuan-tuan, Ustaz, saya tinggal semayang bukan sebulan Ustaz, saya tinggal semayang 10 tahun Ustaz. Saya nak buat macam mana Ustaz? Saya kata pada fiqh dia wajib qada. Tapi saya pun tahu, saya kalau duduk tempat abang, saya pun tak mampu bang. 10 tahun kita tinggal dulu senang kan? 10 tahun kita tinggalkan kan senang-senang tinggalkan. Tak rasa berat pun tinggal semayang. Tapi bila kita nak qada berat kan? Bang, saya kata, bang, saya cakap dengan dia, kalau saya duduk tempat abang, saya pun sebenarnya tak mampu nak qada 10 tahun bang. Tapi bang, Allah ni rahmat dia luas. Dia tiap malam abang mengadu je dengan Allah. Ya Allah, dulu aku dah tinggal semayang 10 tahun ya Allah. Aku nak ganti 10 tahun, tak mampu ya Allah. Tolonglah maafkan aku. Tolonglah ampunkan dosa Tuhan. Bukan aku tak nak, tapi aku tak mampu. Allah dengar suara kita tuan-tuan 3/4 malam. Besok kita balik, dosa kita habis. Sebab Allah sayang sangat dengan orang yang suka mengadu hal dengan dia. Sebab itu Allah bagi tahu kita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuan-tuan, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan, cukuplah. Dah 9.10 ya, ni pun dah cukup sejam. Sebab saya tadi mula 8.10 jadi saya berhenti 9.10. Sebelum saya tutup, saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, tolong doakan saya dan keluarga agar dapat jadi orang baik. Dan saya minta tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Sebab saya ada madrasah. Saya ada 3 madrasah. 1, madrasah kami berusia 40 tahun. 2, berusia 24 tahun. 3, baru 6 bulan. Yang 6 bulan ni berada di Kuala Terengganu, yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang dia buat Allah gantilah dengan jannah dia. Sebab diberikan tanah itu besar tuan-tuan, iaitu 4 ekar. Alhamdulillah. Ya, sekarang ni kami tengah siapkan surau dan dah siap lebih kurang 60%. Ya. Alhamdulillah, tuan-tuan tolong doa. Tuan doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan itu. Saya nak doakan tuan-tuan je. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ni saya minta pegawai takbir surau dan AJK dengar je. Nanti jangan berkelahi dengan saya pasal sagu hati kuliah. Nanti tuan-tuan buat tak tahu je. Saya balik senyap-senyap, tuan-tuan tak payah ustaz ambil lah, ustaz ambil tak payah. Memang saya tak terima sagu hati kuliah. Sebab apa ustaz tak terima? Sebab saya nak, saya datang, saya berkuliah,
saya nak jadi amal soleh. Sebab saya orang jahat. Orang jahat macam saya kena cari peluang buat baik. Sejam saya bercerita pasal Allah, pasal Rasul, minta Allah terima, dah itu aja. Saya masih ada jahat yang masih saya tak boleh berhenti. Tuan-tuan tak tahu, tapi Allah tahu. Saya tak boleh tipu Allah, saya boleh tipu tuan-tuan. Pakai serba macam ni, you solehnya ustaz, belum tentu. Sebab yang tahu saya adalah saya baik, saya tak baik Allah. Tapi saya mengaku saya bukan orang baik. Jadi mudah-mudahan asbab ini Allah terima apa yang saya buat, dan mudah-mudahan segala kejahatan yang pernah kita buat zaman muda kita dulu, zaman lalai kita dulu, Allah ampunkan insya-Allah. Wa akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah. Pada malam ini kami bermunajat, kami bermohon ke hadrah-Mu, ya Allah. Segala dosa-dosa kami dan salah kami, ya Allah, maafkanlah. Ya Allah, segala kesilapan kami daripada kami akil balik sehingga sekarang, ya Allah, maka keampunkanlah, ya Allah. Ya Allah, kami harap, kami mohon ke hadrah-Mu, pimpinlah kami, ya Arhamar Rahimin, ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam rahmat-Mu, sehingga kami dapat buat baik dengan umur yang Kau rezekikan atas kami. Ya Allah, sihatkan tubuh badan kami dalam keredaan-Mu, dengan kesihatan yang Kau kurniakan kepada kami. Kami dapat sujud dengan Kau, ya Allah. Kami dapat gunakan lisan kami baca Quran, ya Allah. Kami dapat guna mulut kami untuk menyebut akan asma-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika Kau matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami serahkan segala-galanya kepada Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.